Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-13 di surah Al-Hujurat. Bagi tuan-tuan mikir tafsir Ibn Katsir, tuan buka pada muka surat 140 jilid yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakanmu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikanmu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-13 di surah Al-Hujurat. Surah yang beri penekanan kepada isu-isu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Ini di bahagian penghujungnya dapat kita lihat satu jalinan atau perumusan yang dikehendaki oleh Allah SWT bahawa sebenarnya manusia itu sama seperti yang dikatakan dalam hadis, ka'shnanil musht, mereka ni umpama gigi-gigi sikat. Maknanya persamaan yang ada itu cuma manusia yang membuat penilaian. Adanya perbezaan sesama mereka kerana melihat kepada warna kulit, melihat kepada tempat geografinya, melihat kepada penampilan dirinya. Tapi semua itu adalah penilaian oleh manusia, tidak di sisi Allah SWT. Jadi manusia memiliki kecenderungan ini tadi untuk mencari, bahkan untuk bersaing, berlumba menjadi yang terbaik. Ramai sekali kalangan manusia ni yang menjadikan ukuran bahawa pemilikan materialnya, kecantikannya, kedudukan sosialnya, kekuasaannya, tempat tinggalnya, bahawa itu yang menjadi kayu ukur tentang ketinggian darjat berbanding dengan orang lain. Tapi bila diamati, bila kita teliti, semua keistimewaan sifat-sifat itu adalah sementara sahaja. Dia tidak akan bawa seorang itu sampailah dia mati nanti. Jika demikian, aspek yang tidak berkekalan yang akan fana ini bukan sumber kemuliaan. Kata Imam Fakhruddin Razi, mengapa Allah telah memberikan penekanan mal hikmah fi ikhtiyari nasab min jumlati asbabi tafakhur? Mengapa Allah menyebutkan perkataan nasab sedangkan ada banyak perkara lain yang dibanggakan oleh manusia? Yang kita gambarkan tadi, pencapaian kebendaannya, pangkatnya, kerana segala yang lain itu adalah satu benda yang boleh diiktisab. Dia bukan intisab. Jadi satu perkara namanya iktisab, satu benda namanya intisab. Iktisabnya perkataan kasabah ataupun iktasabah, dia merujuk pada satu yang boleh diusahakan. Menarik contoh yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Razi, bahawa kata beliau dekat negara yang ditinggal, dekat Khurasan ni Imam Fakhruddin Razi berasal daripada daerah Iran, di bahagian Khurasan ini, walaupun keluarganya dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sami'tu anna ba'dha syurafa fi biladi Khurasan kana fi nasabi aqrabun nas ila Ali alaihi salam ghaira annahu kana fasiqan. Kata Imam Fakhruddin Razi bahawa ada manusia dekat Khurasan yang aku kenal, kedudukannya dari sudut kekeluargaannya paling dekat kepada Imam Ali karramallahu wajah. Imam Fakhruddin Razi ni begitu memuliakan Sayyidina Ali karramallahu wajah dengan manggil sebagai alaihi salam. Setengah daripada mereka mengatakan bahawa Imam Fakhruddin Razi ni cenderung kepada Syiah. Ni pendapat yang tidak benar, kerana kalau kita membaca tidak sedemikian. Wa kana hunaka maula aswad taqaddama bil ilmi wal amali. Tapi dalam masa yang sama dekat Khurasan ni ada seorang lelaki kulit hitam dari keturunan Mawali. Mawali makna keturunan hamba. Dia ni seorang yang mempunyai ilmu dan beriltizam dengan amal salih. Wa malan nasu ila tabaruk bihi fattafaqa annahu kharaja yawman min baitihi yaksidul masjid fattaba'ahu khalqun falaqiyahu syarifu sakrana. Jadi dalam kisah ini kemukakan ni bahawa dekat Khurasan, kata Imam Fakhruddin Razi, ada seorang keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajah, maknanya keturunan asyraf. Dalam masa yang sama ada seorang keturunan Afrika berkulit hitam, tetapi dia merupakan seorang yang saleh, yang berilmu. Maka ramailah orang datang untuk belajar daripadanya, mengambil keberkatan daripadanya, mencium tangannya. Dalam masa yang sama mereka menghalau Syarif ini daripada keturunan Sayyidina Ali ini, wa yub'idunahu an tariqih, dan bahkan menghalaunya daripada tempat mereka. Pada satu hari datanglah Syarif ini kepada yang berkulit hitam itu, yang mana yang berkulit hitam ini telah digambarkan sebagai seorang yang saleh, yang berilmu, yang alim, yang saleh. Maka yang Syarif itu, keturunan Sayyidina Ali, berkata kepadanya, hai laki, apakah yang menyebabkan kau ni begitu mulia pada pandangan manusia, sedangkan aku ni daripada keturunan Sayyidina Ali tau. Begitu kata-katanya.
sebenarnya. Udhamu wa tukram, uhanu wa tu'an. Aku ni dicela, engkau dimuliakan. Aku dihina, engkau ni dimuliakan, ditinggikan. Fahaman nasu bi darbihi faqala syekh. Maka orang ramai pun melihat Syarif ini dalam keadaan mabuk ni tadi. Mereka pun nak memukulnya, menghalaunya. Jangan ganggu ini syekh kami ni. Walaupun kulitnya hitam, walaupun dia bukan keturunan yang mulia, tapi pada kami kedudukannya sangat mulia. Bila mereka nak pukul Syarif ni tadi daripada keturunan Sayyidina Ali ni, maka berkatalah ulama ataupun orang kulit hitam yang alim ini, yang salih ini, dia berkata, dengar sini baik-baik, bahawa sungguhnya dalam kedudukan kamu di sisi manusia, kamu yang tersilap. Kamu menyangka bahawa intisab kamu, nisbah kamu, nasabnya kamu kepada Sayyidina Ali itu memuliakan kamu. Tidak cukup sebenarnya. Kamu dengarlah hadis Nabi, bahawa Nabi bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath. Dalam hadis lain Nabi bersabda, al ulama warathatul anbiya. Kata Nabi kepada umat ini, kami ini para nabi tidak mewariskan apa-apa pun. Kami tak pernah nak jadikan keturunan kami ini sebagai satu kemuliaan yang patut kamu banggakan, menafikan orang-orang lain yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri mereka. Dalam hadis lain Nabi bersabda bahawa al ulama warathatul anbiya. Golongan ulama yang menuntut ilmu, yang ikhlas, yang beramal ilmunya, dan seumpama pewaris kepada nabi-nabi. Maka sekarang dalam bentuk intisab kamu bersandar kepada nasab kamu yang mulia dengan mengatakan bahawa kamu manusia yang paling mulia untuk mereka mendukung, menyokong, menyayangi kamu, itu tidak betul. Ambillah pedoman daripada kata-kata Nabi, iaitu al-ulama warathatul anbiya. Orang itu kalau dia ada ilmu, beramal dengan ilmunya, nah, dia inilah yang menjadi kepada pewaris nabi-nabi, dan mereka yang akan dibangga-banggakan, disokong, didukung, disayangi, dimuliakan, bukan pada keturunan saja. Jadi maknanya apa tuan-tuan yang dimuliakan sekalian? Dalam kaitan kita bawakan di sini untuk kita faham bahawa keturunan adalah satu ketentuan daripada Allah. Memang dia penting dalam konteks yang tertentu, seperti yang telah kita urai pada kuliah yang lalu, kata-kata Imam Syafi'i dalam faraid, dalam diat sebagai contohnya. Bahkan menjaga hubungannya adalah sebab kepada datangnya keuntungan yang banyak, kebaikan dalam perniagaan, contohnya keberkatan hidup dalam usia yang ada. Bagaimana dalam hadis Ahmad, Nabi SAW mengajar kita, ta'allamu ya ashabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli mathratun fil mali mansa'atun fil athari. Menjaga silaturahim itu penting kerana ia akan menyuburkan iman kamu, menambahkan berkat hidup kamu, memanjangkan umur kamu dalam kebaikan, memberikan kesan-kesan yang baik bila kamu telah mati. Memang benar bahawa menjaga hubungan ni adalah satu perkara yang dituntut, bukan dinafikan sama sekali kepentingan keturunan itu, seperti kata Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya. Jadi kedudukan manusia di sisi Allah SWT yang pertama sekali taqwa, dan kalau ada keturunan yang baik, maka dia akan memberi bantuan di akhirat, seperti yang kita pelajari surat Tur beberapa tahun lalu. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Keturunan itu akan bantu di akhirat nanti bila datuk ataupun moyangnya ataupun orang atasan dalam keturunan itu mempunyai nilai di sisi Allah di sudut amal salihnya, dia akan beri syafaat untuk keturunan yang ada kekurangan pada amal mereka. Maka hendaklah kita memahami bahawa walaupun manusia meletakkan syarat-syarat tertentu untuk memuliakan seseorang berasaskan kepada keturunan, tapi bukan itu jadi penilaian di sisi Allah SWT. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang saya janjikan beberapa waktu sebelum ini, bagaimana kisah seorang bernama Julaibib Al-Ansari. Ini merupakan seorang lelaki yang tidak terpandang di kalangan orang Arab sebelum Islam, tapi Islam telah memuliakannya. Iaitu Nabi pernah bertanya kepada Julaibib ini, mahukah engkau berkahwin dengan Julaibib? Mafhum hadis riwayat Muslim. Julaibib menginginkan seorang perempuan, dan perempuan itu mempunyai kedudukan daripada hasab yang baik, yang mulia di Madinah. Bayangkan tuan-tuan, dia daripada seorang yang tak terpandang, keluarganya pun orang tak tahu apakah dia keturunan mana pun mereka tidak tahu, tapi Julaibib ingin meminang seorang yang punya kedudukan, keluarganya mulia, ayahnya daripada keturunan yang mulia. Lalu Nabi SAW suruh dia pergi minang gadis tersebut, yang pada peringkat awalnya ditolak oleh ayah ibunya, sehingga akhirnya anak gadis itu sendiri telah pun berkata kepada ibu ayah mereka, atarudduna Rasulullah, apakah kamu menolak pinangannya Rasulullah SAW? Bukankah kita ni orang beriman diajar oleh Allah SWT, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Orang beriman tak sepatutnya bila diberi ketentuan oleh Allah dan Rasulnya mereka ada pilihan yang lain. Mendengar kata-kata ini, terkejutlah si ayah, lantas menerima pinangan Julaibib. Perkahwinan mereka ni tidak berlangsung lama, kerana Julaibib akhirnya mati syahid dalam perang Uhud. Nabi mencari-cari beliau sehingga para sahabat menemui Julaibib ni. Bila dicari, kelilingnya ada beberapa orang kafir yang telah dibunuh olehnya sebelum akhirnya dia sendiri mati kerana mungkin cedera parah yang dialami ketika membunuh 7 orang kafir ini. Dan Nabi SAW telah pun menyatakan bahawa hadza minni wa ana minhu, ini daripada aku dan aku daripadanya. Walaupun Julaibib ni tidak terpandang, tak tahu apa kabilahnya, apa keturunannya, bangsa apakah dia, daripada keturunan yang masyhur, ada peranan besar di Madinah ke keturunan orang terpandang di Madinah, tidak ada sama sekali. Tapi yang bernilai di sisi Allah adalah takwanya. Julaibib mati syahid dalam perang Uhud, tidak meninggalkan sebarang zuriat, dan isinya kemudian dikahwini oleh sahabat
sahabat yang lain. Maka menunjukkan kepada kita tentang pewarisan yang manusia nilai esok keturunan itu tidak dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ada kepentingannya seperti yang kita huraikan, tapi janganlah kepentingan itu mengatasi kepentingan takwa yang dikehendaki oleh Allah, bahawa itu ukuran yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur mengemukakan begitu banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang nasab dan juga hasab. Contohnya daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah Ta'ala yaqul yaumil qiyamah, inni ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban fa ja'altu akramakum atqakum wa abaitum illa an taqulu fulan bin fulan wa ana al-yawma arfa'u nasabi wa adha'u ansabakum ainal muttaqun ainal muttaqun." Di akhirat nanti Allah SWT akan berfirman, memberitahu kepada manusia, aku menciptakan nasab, kamu pun menyebut-nyebut tentang nasab. Aku menjadikan orang yang paling mulia di kalangan kamu, itulah nasab yang aku maksudkan, itulah keturunan yang aku hendakkan. Tapi kamu tetap mengatakan fulan bin fulan, orang sekian-sekian-sekian. Kamu tetap menjadikan nasab kamu penilaiannya berbeza daripada nasab aku. Keturunan yang kamu kehendaki itu berbeza daripada kemuliaan keturunan yang aku maksudkan. Pada hari ini, firman Allah SWT kepada manusia, iaitu hari kiamat, aku mengangkat nasabku, iaitu keturunan yang aku muliakan, berasaskan kepada ketakwaan. Mana dia orang bertakwa? Mana dia orang bertakwa? Tanya Allah SWT di akhirat, bahawa nasab di sisi Allah adalah ketakwaan sebenarnya. Walaupun manusia pada hari ini menilai pada kedudukan zahirnya, penampilannya, kemewahannya, pangkatnya. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan, siapa orang ini, apa pandangan kamu terhadapnya? Mereka berkata, orang paling mulia wahai Rasulullah, kalau dia berkata dia akan didengari, kalau dia meminang pun akan ditunaikan. Bagaimana pula yang kedua ini? Siapakah yang kedua ni, tuan-tuan? Perbezaan yang ketara jurang yang ada umpama langit dengan bumi. Saya akan bawakan hadis ini, umpama langit dengan bumi. Saya akan bawakan hadis ini dalam kuliah akan datang bagi menunjukkan penilaian di sisi Allah, sekali lagi berasaskan pada takwa. Apa yang manusia lihat berdasarkan kepada penampilan zahir dan juga penilaian mereka, semua itu tidak menilai di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.